وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dikasihi Tuan Imam Ali Tuan Kuasa Surau, khususnya sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT. Syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada malam ini sama-sama dapat kita menunaikan solat Fardu Maghrib secara berjemaah dan juga dapat kita duduk dalam majlis ilmu, dalam wisah ilmiah, yang mana kita mengupas kitab Syarah Hikam. Dan insyaAllah malam ini kita akan masuk pada hikmah yang ke-247, iaitu tajuknya hikmah adanya gangguan orang kepadamu. Hikmah adanya gangguan orang kepadamu, pada muka surat yang ke-266. 266. Kita lihat pada kata hikmah ini, innama ajral adha ala aydihim kay la takuna sakinan ilaihim arada an yuz'ijaka an kulli shay'in hatta la yushghilaka anhu bi syai'in. Maksudnya memang sengaja Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan gangguan terhadap dirimu dari tangan orang-orang itu supaya engkau tidak jinak kepada mereka. Sengaja Allah menjengkelkan, menjemukan engkau dari segala sesuatu, supaya tidak ada sesuatu yang melupakan engkau daripada Allah, supaya tidak ada yang mengganggu engkau untuk ingat kepada Allah. Abu Hasan Al-Shazili berkata, larilah dari kebaikan bantuan orang, melebihi dari larimu dari kejahatan orang kepadamu. Sebab kebaikan orang itu langsung membahayakan hatimu, sedang kejahatan mereka hanya membahayakan jasmanimu, dan bahaya jasmani itu lebih ringan dari bahaya hati. Bahaya kebaikan orang kepadamu jika kamu jinak, senang, menyandar, berharap kepada mereka. Sesungguhnya jika ada musuh yang mendekatkan engkau kepada Allah, lebih baik dari teman kawan yang memutuskan engkau dari Allah. Abdul Salam bin Mashihi rahimahullah berdoa, ya Allah, ada orang-orang yang minta kepadamu supaya semua orang jinak kepadanya, maka telah engkau perkenankan dan mereka puas dengan itu. Sebaliknya saya minta supaya semua makhluk menjauh daripadaku, sehingga tidak ada bagiku tempat berlindung dan berharap kecuali kepadamu. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang memberi kepadamu kebaikan hadiah, maka lekas engkau balas dengan yang seimbang.
Maka jika tidak dapat kamu membalas, maka doakanlah orang itu, yakni supaya tidak merasa terhutang budi padanya. Doanya, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan. Muhammad bin Al-Hasan berkata, ketika saya sedang berputar-putar di Bukit Lubnan, tiba-tiba ada seorang pemuda yang keluar dari bukit, hangus badannya dengan serangan angin samum. Samum panas, panas. Maka ketika pemuda melihat padaku, tiba-tiba melarikan diri. Lalu saya kejar, dan ketika ia telah berhenti, saya minta nasihat kepadanya. Maka ia berkata, berhati-hatilah daripada Allah, kerana Allah itu sangat cemburu. Ia tidak suka melihat dalam hati hambanya sesuatu selainnya, yakni tidak boleh ada dalam hati hambanya sedikit pun dari syirik. Jangan sampai ada dalam hati perasaan barangkali orang akan menolong atau membantu padaku. Ini hikmah yang ke-247. Apa yang dimaksudkan dengan Abu Hasan Asy'ari kata apa? Larilah dari kebaikan, bantuan orang. Kebaikan, orang nak tolong kita pun nak lari, Ustaz. Tak. Maksudnya ialah kawan-kawan kita yang mana hati kita ni dah istiqamah, dah ke surau, ke masjid, ke kuliah semua, tapi ada kawan-kawan kita yang baik dengan kita, tapi mereka tak macam tu. Jadinya dia mereka membantu kita lah. Kadang-kadang bila ada masalah pun dia bantu. Tapi jenis orang tak, dia susah nak ke surau, nak semayang, susah. Orang macam ni ada kan, orang yang baik ada, tapi lambat nak semayang, susah semua dah. Makanya apa kata Abu Hasan tadi, kata baiklah pelari daripada kebaikan orang ni, sebab esok takut terhutang budi. Bila terhutang budi esok dia ungkit, engkau modal ke surau tu, dia minyak motor aku yang bagi tau. Dia ingin tu. Engkau dekat dia kitab aku bayar tau. Kalau dia kitab tu banyak aku bayar. Dia kata macam tu. Kebaikan. Jadi adalah lebih baik kita ini melainkan daripada kejahatan orang tak. Disebut juga sini, dan melebihi dari larimu dari kejahatan orang kepadamu. Maksudnya lari daripada kebaikan, kena lebih laju daripada lari daripada kejahatan. Sebab kejahatan kita tahu dah, kita pun tak join dia pun kan. Jadinya sekiranya ini ceritanya bagi orang yang tidak mampu, dia nak menguasai kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia yang jauh dari agama. Dia sembahyang, dia jaga mulut, tutup aurat, apa semua dia buat, tapi dia berkawan dengan kawan-kawan dia yang baik, tapi tak tutup aurat, tapi tak solat, tapi lambat kawan kan tak ada masalah. Kalau dia sesak duit, dia orang tolong. Tapi dia kawan dia nak dekat pada Allah susah. Kalau kita beri jiwa yang kuat, maka kita tariklah mereka. Takut-takut kita ni jiwa kita, iman kita yang lemah, kita pula terjoin masuk dengan mereka. Jadi yang dimaksudkan tak. Jadi hikmahnya sebenarnya bila mana kita melihat kepada benda-benda ni, sebenarnya ada hikmahnya. Sebab sebenarnya Allah Ta'ala nak kita ni bergantung hanya kepadanya sahaja. Itu saya kata tadi, walaupun kita ada kawan-kawan yang mungkin tak tutup aurat, mungkin yang tak solat, tapi Allah kan ada. Doalah pada Allah, sebutlah nama dia nak. Kita pun nak dia jadi macam kita. Kalau kita boleh istiqamah solat, boleh istiqamah tutup aurat, kita nak dia pun macam kita. Doalah. Sebab hidayah tu Allah Ta'ala boleh bagi pada siapa saja pun. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tak boleh bagi hidayah pada siapa yang kau nak, tapi Allah Ta'ala lah yang akan bagi hidayah kepada siapa yang dia nak. Jadi minta kepada Allah. Takkan kita terus nak berkawan dengan kawan-kawan kita yang baik, tetapi kita tak pernah pun doakan mereka supaya jadi baik. Jadi kawan apa kita ni nak? Kita berkawan tak? Memanglah kita memang ada masa tak ke surau, masa untuk ilmu,
Dan kita juga ada jiran-jiran, kawan-kawan yang mana susah, ya, dia lagi nak semayang, nak ke surau, tapi orang baik. Jadi doa lah, ya, sebutlah nama dia dalam doa kita tak. Kita doa malam tu sebut nama dia, ya Allah, bagilah hidayah pada sahabat aku dia, ya Allah, sebut nama dia tak, supaya Allah bagi hidayah, kan. Jadi jangan kita seorang je nak baik, jadi kita nak orang lain pun juga baik, jadi baik. Kemudian hikmah yang ke-248, Iza alimta anna syaitana la yaghfulu anka fala taghful anta amman nasiyatuka biyadihi. Maksudnya, jika engkau telah mengetahui bahawa syaitan itu tidak pernah lupa kepadamu, maka engkau jangan lupa terhadap Tuhan yang nasibmu ada di tangannya, ya. Syaitan ni dia ibarat jerat, ya. Kalau jerat tak pernah lupakan pelanduk, begitu jugalah dengan syaitan ni. Dia tak pernah putus asa pun dalam menarik seramai mungkin, ya, umat Nabi Muhammad ini, anak-anak Adam ini, untuk ikut dia masuk neraka. Contoh pada tuan, contohlah, kalau tuan-tuan dulu kita lah, tak? Kita suka satu benda yang, ya mungkin perkara tu Allah tak suka, tapi kita suka, dan kita pun dah tak nak buat dah benda tu, kan. Kita minta, ya Allah tak nak lagi dah, tuan ini tak, baik perbuatan yang memudaratkan diri atau perbuatan yang menambah dosa ni, tak, kita boleh tinggalkan, kan. Mula kita kuat, kita boleh tinggalkan, tak ada masalah, kan. Tapi ingat, syaitan tu dia tak pernah lupa sekali pun. Lama esok kan, lagi sebulan 2 bulan tu dia mari ingatkan balik, dia ingatkan balik, kan. Tak ada diingat pun, dia buka ruang tu, dia buka ruang tu. Dia tak pernah putus asa, relax, dia buat relax, kan. Dia tak pernah putus asa pun. Harilah kita minta pada, ya Allah, jangan aku kembali dalam melakukan maksiat ni, ya Allah. Kiranya nak buat, ya Allah, persedarkanlah aku, ya Allah. Sebab kadang-kadang kita ni, iman kita pun kau buat mana sangat pun, kadang-kadang mudah tergoda tak. Jadinya itulah syaitan, ya. Dan juga janganlah kita bersikap seperti syaitan dan juga iblis. Sebab syaitan iblis ini sikapnya ialah suka menyalahkan orang lain. Nabi Adam alaihissalam, bila baginda dikeluarkan dari neraka, daripada syurga, makan buah zakum turun ke dunia, tak? Nabi Adam tak pula menyalahkan iblis ni. Tapi apa Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Rabbana zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Maksudnya keputusan untuk makan buah huldi itu betul daripada ada bisikan iblis, godaan iblis, tetapi siapa yang buat keputusan? Sebab iblis, syaitan, dia tak pernah boleh angkat tangan kita pergi ambil untuk kalau hotel arak, dia tak pernah suruh tangan kita buka minum arak, tak. Tapi dia cuma mampu menggoda sahaja. Tengok tu, ya, try lah sekali, try lah tengok, kan. Orang tak nampak ni, try lah, ataupun duit tak, duit tabung ada apa tak, ambil sekali. Orang tak perasan pun, orang tahu. Dia cuba tak boleh bisik je, dia tak boleh paksa tangan kita ambil duit tu, dah poket dah, sebab dia hanya mampu menggoda. Begitu juga dengan Nabi SAW, para Nabi, mereka hanya boleh mengajak. Nabi penyampai berita, menyampaikan berita, ajak je boleh. Tak boleh nak paksa orang tarik mari surau, mari tarik mari masjid, kau duduk situ kau semayang, kan. Budak-budak boleh, kan. Budak-budak yang belum akhir balik lagi boleh kita buat, kan. Tapi tak boleh. Tapi Allah Ta'ala yang bagi hidayah. Jadi Nabi Adam ni, walaupun baginda makan buah huldi tersebut, tapi baginda tidak menyalahkan iblis. Dia memang tahu dah itu memang kerja dia. Tapi kadang kita yang salah, sebab kita yang buat keputusan demikian. Ya, sebab iblis tak pernah tarik tangan kita pun, tak pernah hasut kita pun buat benda-benda macam tu, kan? Dia cuma menggoda je. Dia cuma menghias maksiat itu menjadi cantik. Dia menghias judi itu jadi cantik.
Dia menghias, hiburan bagi cantik hingga orang tinggalkan solat, hingga orang tak solat. Kan? Dia hiaskan sifat tak malu tu cantik, ya, hingga orang tak rasa malu dah. Hilang rasa malu dah. Kan? Jadi tu. Jadi ya, itu kerja dia, tugas dia. Jadi nak salah dia macam mana? Kita cuma mampu minta dijauhkan daripada dia, dan kita minta supaya Allah bagi petunjuk pada kita. Ini yang kata sebut tadi ni. Jika engkau mengetahui syaitan itu tidak pernah lupa padamu, maka engkau jangan lupa terhadap Tuhan yang nasibmu ada di tangannya. Minta pada Allah Ta'ala. Ya, minta pada Allah. Dan surah Fatir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu, maka nyatakanlah ia sebagai musuh. Ya, tunjukkan bahawa syaitan itu betul-betul musuh kita, dengan kita tidak melakukan dosa, terutamanya dosa-dosa besar. Ya, terutamanya dosa-dosa besar ni. Jangan pernah kita nak terlintas nak buat dosa-dosa besar ni. Yakni waspadalah daripadanya, kerana ia sebagai musuh yang tidak ada masa damainya. Ingat tu, syaitan ini tak pernah berdamai dengan manusia. Dia tak pernah pun buat baik dengan manusia. Kalau dia buat baik tu pun baik ada makna. Bukan baik ikhlas, tak pernah. Sebab tujuan dia buat baik pun untuk menarik manusia supaya ikut dia juga. Sabuknya tak pernah, ya? Tak pernah sekali pun. Abu Abbas Al-Marshi berkata, dalam memahami ayat ini, ada suatu kaum yang berfahaman bahawa mereka diperintah untuk memusuhi syaitan, maka mereka mengerahkan segala tenaga untuk memusuhi. Tetapi lain golongan mengertikan, sesungguhnya syaitan musuhmu dan aku, yakni Allah, kekasihmu. Maka orang-orang ini sibuk kepada yang dicintai dan lupa pada musuhnya. Akhirnya Allah sendiri yang melindungi kekasihnya dari gangguan syaitan sebagai musuh itu. Berarti bila kita buat ibadah, ya, secara istiqamah dan ikhlas, ya, maka sukar syaitan ni nak menghasut kita. Kan? Bila kita datang nak beribadah, datang bisikan kan. Bagus kau baik hari ni, dalam hati ni. Orang sebelah aku tak datang, tu tak datang, aku datang surau ni tak. Dia datang bisikan macam tu kan. Maka kita tepis dia dengan astaghfirullahalazim, ya Allah, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Ya Allah, kau bersihkan hati aku daripada sebab wujud, ya Allah. Itu cara dia. Sebab istighfar ni dia macam dinamo yang membuang kotoran pada pakaian. Dia umpama klorok yang membuang kotoran degil pada pakaian. Istighfar. Nak lagi cantik, nak pergi clear, menangis. Tu kata malam hari minta ampun pada Allah, menangis. Yang mana dosa-dosa kita siang tadi tu, kadang-kadang dosa maksiat mata, telinga, mulut, lidah ni, minta Allah ampunkan. Itu cara dia nak bersihkan. Jadinya sebab tu kenapa syaitan ni tak pernah lupa. Sebab dia tahu hamba Allah ni, umat Rasulullah ni, Allah Ta'ala mudah nak ampunkan dosa. Selagi mana dia tidak mensyirikkan Allah. Selagi mana dia tidak mensyirikkan Allah, Allah akan mudahkan. Apa dosa sekalipun, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kita putus asa untuk minta keampunan dan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah Ta'ala akan ampunkan semua dosa kita. Semua. Walaupun menggunung dosa kita pun Allah Ta'ala akan ampunkan. Sebab tu syaitan tak pernah putus asa. Dia tahu dah, dia dah hasut kita, dah ada masukkan racun ni, kita pun dah termakan pun semua dah. Dah terikut. Tiba-tiba di malam hari kita, ya Allah, apalah aku buat siang tadi, ya Allah, astagfirullah. Kita pun angkat tangan minta ampun, menangis minta Allah kan. Minta ampun pada Allah. Kita tak buat balik benda tu, kosong. Kan? Buat ibadah dengan ikhlas. Kan? Pada segi teori mudah kita tengok. Segi teorinya. Tapi kita ingat sebab syaitan tak pernah putus asa. Dia akan sentiasa menyuntik racun-racun dalam hati kita. Tak pernah dia tak pernah surrender pun. Ya.
Cumanya bila orang yang ikhlas ini, dia mana macam mana, tak boleh buat apa dah lah. Ya. Itu yang kata Abul Abbas Al-Marshi tadi itu. Abu Hazim berkata, siapakah syaitan itu sehingga harus ditakuti? Demi Allah, ia sudah pernah diikuti, tetapi sama sekali tidak berguna menurut padanya. Begitu pula ketika dilanggar, maka juga tidak dapat berbuat apa-apa. Waktu syaitan itu dia lemah. Dia benar-benar kalau jin syaitan ini pun, hakikatnya tuan-tuan, kalau seorang yang dalamannya kuat, rohani dia kuat, sentiasa selalu ayat kursi itu dia tak tinggal. Lepas solat dia tak tinggal ayat kursi. Baik lepas mayang tak sempat doa pun dia bangun, ayat kursi dia baca tak. Orang yang dalam hati dia sentiasa bersangka baik dengan orang. Antara cara kita nak bersihkan hati kita, kita sentiasa memandang orang dengan mata lebah, bukan dengan mata lalat. Kebaikan, cari kebaikan, cari kebaikan. Tengok orang yang mana kita lalu. Kita lalu kat kedai ni tak semayang ni orang ni. Ya Allah, bagi dia hidayah, ya Allah. Bagi dia peluang nak semayang, ya Allah. Bukan kita menghukum dia tak. Kau jangan bagi dia duduk orang tak semayang ni orang. Kerja kita bukan nak masukkan orang ke dalam neraka tau. Kerja kita nak tarik orang masuk syurga. Kerja masuk neraka ni, itu kerja iblis. Itu kerja syaitan. Biarlah dia buat kerja dia. Kita buatlah kerja kita. Kerja kita nak tarik seramai mungkin masuk syurga. Itulah kerja kita. Sebab tu kita jangan memandang orang yang jauh pada agama sebagai orang yang jauh pada Allah, orang yang tak layak untuk syurga. Jangan kita pandang macam tu. Kita ni siapa? Jadi kalau kita memandang orang dengan pandangan yang untuk memasukkan dia ke dalam neraka, maka kita ni sama level dengan iblis, sama level dengan syaitan. Sebab itu memang kerja dia. Tapi kita pandang orang yang buat maksiat, orang yang jauh pada Allah ni dengan pandangan kasih sayang. Ya Allah, kau bagi peluang pada ya Allah. Aku tak mungkin tak pernah berdoa pada dia pun, ya Allah. Hari ni kita doakan untuk dia. Sebab kita nak tarik orang masuk syurga, bukan nak suruh masuk neraka. Itulah kerja kita. Sebab tu Rasulullah kadang-kadang dalam kisah pun, kadang Rasulullah pergi rumah Abu Jahal, pergi rumah orang kafir ni. Kalau dah waktu malam pergi ketuk pintu nak. Daripada mana tahu dia takkan masuk Islam, tapi Rasulullah sampaikan juga Islam. Ni memang ditolak mentah-mentah pun. Tapi sebab Rasulullah fikirkan umat aku ni nak tarik semua masuk syurga ni. Nak tarik semua, walaupun musuh Allah pun dia nak tarik masuk syurga juga. Itu Rasulullah. Jadi kita contoh ya Rasulullah. Kenapa kita nak ikut contoh syaitan iblis ni? Lebih suka menghukum, lebih suka memandang orang yang jauh pada Allah sebagai dengan pandangan yang sinis, dengan pandangan yang menghina tak. Buat apa? Kita kadang-kadang tuan, kita lalu ke sini, ke Ganah, ke mana, kita nampak je ada orang yang kita kenal. Ini orang yang tak pergi surau pun, tak pernah pergi masjid pun dia ni. Ya, kita memang akan jumpa dengan orang-orang macam ni lah. Duduk ada dekat bus stop, duduk termenung pun, tak buat apa. Waktu semayang, tapi tak ada semayang pun. Kita nak pandang dia dengan pandangan apa? Kalau kita pandang dengan pandangan lalat, kita akan dapat kotor je. Tapi kalau kita pandang dia dengan pandangan lebah, kita nakkan kebaikan. Ya Allah, kau bagi dia hidayah, ya Allah. Kau bagi dia peluang untuk beribadah padamu. Sebab manusia ni, dia kena ketuk pintu hati dia. Ya, kena ketuk. Jadi nak panggil tu, kadang-kadang dia bukan sekarang. Satu hari dia akan tetapkan datang. Tapi bila hati dia tak pernah diketuk, tak pernah di Semawa pun datang, ajak ke surau, ajak ke mana, tak mari. Itu manusia. Kan? Tambah pula kita orang yang mukallaf, orang yang akil balik, dah berusia, dah yang ada otak, dah fikir dah tak. Kan? Kadang orang yang macam kita ni, bayi-bayi kita ni, kalau kita jumpa dengan dia, dia cakap 3 kali je. Kan? Jom ke surau. Suruh minggu depan, jemput lagi. Kadang-kadang jemput lagi 3 kali je lah. Agak-agak dia tak fikir je. Dia bukan budak-budak. Paling kurang waktu malam tu tidur letak kepala kan. Betul juga kan. Dia ni, dia ajak aku pergi surau. Dia ajak aku ni, dia ajak kan. Padahal aku kan buat apa pun. Aku duduk rumah pun kan buat apa. Nah, ni. Itu je lah. Dan kita sambut orang yang datang ke rumah Allah ni dengan sambutannya orang kata yang okey lah, nak raikan dia lah. Kan? Jangan kau tu dah mula nak pergi nak ke surau, perli pula. Hai.
Dah tua-tua pun nak mari mujur aku ajak kau kan dah haram kau datang kan. Dah pecah hati kawan tu. Betul. Kan? Jadi ni dah kata kita nak tarik orang, kita nak tarik seramai mungkin masuk syurga Allah Ta'ala. Kan? Abu Sulaiman Ad-Darani berkata tidak ada makhluk yang lebih rendah dari syaitan. Dan andaikan Allah tidak menyuruh kami berlindung kepada Allah daripadanya, nescaya saya tidak bersegentar sama sekali dengan syaitan. Ya. Sebab tu kita nak kata kita ni hebat tak hebat. Tapi kalau kita ni seorang yang istiqamah jaga solat 5 waktu, kita seorang yang sentiasa memandang kebaikan orang, hati kita bersih, kemudian kita perisaikan diri kita dengan ayat kursi, dengan zikir-zikir yang mudah-mudah ya tuan, tak payah pening-pening. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita boleh amalkan bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai was-sami'ul alim, macam-macam. Kita amalkan benda yang Rasulullah dah ajar. Tak payah nak pelik-pelik lagi dah. Benda yang Rasulullah ajar cukup. Kita amalkan ini, jadikan kita ni sebagai darah daging kita. Darah daging kita. Dah. Sebab tu bila mana orang, kita jangan fikir seorang yang hanya orang yang hafaz Al-Quran saja layak untuk dalam diri Al-Quran ni, dia saja Allah Ta'ala pelihara jasad dia, dah bukan. Maksud siapa saja yang menjaga ayat Allah, orang yang dia tak hafal tapi dia istiqamah membaca Quran, dia juga antara orang yang diharamkan nanti terkena api. Ya, istiqamah, tak baca banyak tapi sehari baca juga, setiap hari dia baca tuan. Orang yang hafaz Quran ni dalam ni dah, Quran dalam memori dia kan. Kita yang tak berapa nak hafal Quran ni, kita baca, tapi kita istiqamah membaca Quran. Ya, ini juga layak untuk diharamkan daripada dimakan api neraka, dimakan tanah. Betul kadang-kadang contoh tak, dulu kalau orang selalu kalau keluar metro, keluar Sabah, bila mana orang nak pindahkan kubur ni, ya, sebab nak buat bangunan pindah ke tempat lain tak, korek tengok satu jasad elok je, ya, elok je, tahun 50-an meninggal, ya, ini dah tahun 2023 kan, jasad dia elok lagi. Orang kata, siapa ni jasad elok tak ni kan, tak terusi apa semua, kita ingat kan macam syahid dia kan. Dia tengok cari-cari, oh cucu dia beritahu ni kubur nenek saya dulu ni, nenek saya dulu kerja dia mengajar orang budak-budak mengaji kan, ajar budak-budak mengaji, datang ke rumah maghrib kan, ajar sampai isyak kan. Jangan terpelik. Kita tak payah nak mengharapkan benda-benda macam tu pun. Tetapi kalau dalam diri kita ada Al-Quran, kita istiqamah berkomunikasi dengan Quran. Bukan kita nak suruh habiskan 30 juzuk, tapi tiap hari walaupun sedikit kita baca. Jatuh pun sedikit. Kan? InsyaAllah tubuh kita juga selamat. Bila mana ada ni. Jadi bila dalam diri kita ni dah ada connection dengan Quran, celah mana syaitan iblis nak masuk ni? Ni masuk celah mana? Nak gangguan pun gangguan macam mana? Sebab kita sendiri sentiasa bertaamul dengan Al-Quran. Bertaamul, sentiasa berkomunikasi dengan Quran. Bukan semestinya kita. Sebab tu dalam baca Quran, jangan kita tunggu kita pandai baru nak baca Quran. Tetapi bacalah Quran sampai kita pandai. Nak tunggu pandai, nak tahu taranum ni, nak tahu dia punya apa, hukum sana hukum sini, nak jadi orang macam qari-qariah ni kan, dalam musabaqah lah, dalam tilawah Quran tu tak payah ya, nak tunggu tu lambat. Jadinya kita baca Quran sampai kita pandai, bukan kita tunggu kita pandai baru nak baca Quran. Buang sikap ni ya. Orang yang belajar Quran dan ketika dia belajar dia tersalah, yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang, tak ada masalah, dia tetap dapat pahala. 2 pahala dia dapat. Pertama, pahala sebab baca Quran. Yang kedua, sebab dia cuba nak memperbaiki bacaan dia, kesungguhan dia tu. Kan? Cuba kata jangan. Kita dengan Quran ni tuan-tuan tak boleh pisah. Tak boleh pisah pun. Walaupun kita ni beginner nak, baru nak baca Quran, teruskan. Kita jangan target nak habiskan 30 juzuk, tapi yang kita target tiap-tiap hari aku mesti baca. Sikit 2-3 ayat pun boleh, tak ada hal. Yang penting istiqamah, konsisten walaupun sedikit, kerana ibadah yang sedikit tetapi konsisten lebih disukai oleh Allah berbanding dengan ibadah yang banyak tetapi bermusim.
Nah, masuk bulan Ramadan baru hilang Quran. Semua dah orang surat Quran sebab malam tu ada tadarus. Habis Ramadan letak balik, tak bersih dah Quran tu. Kan? Jadi jangan begitu tuan. Ya, dalam handphone pun kita boleh download dah. Software Quran tak? Ya, boleh baca kat situ pun tak ada masalah. Sambil-sambil tu duduk boleh baca. Ya. Kalau yang orang kata pandangan kata tak elok baca ke sini kena baca, itu pandangan, tak ada masalah. Itu pandangan. Ada pandangan kata yang elok kita ambil mushaf, itu pandangan. Ya, bila semua pandangan masing-masing hak lah. Ya. Itu pandangan awak, saya hormat. Saya pun ada pandangan saya, tak ada masalah. Sebab Quran ni pun ada ayat Quran juga. Yang penting kita nak baca tu kan. Ya. Kemudiannya Zainun Al-Misri berkata, jika syaitan itu dapat melihat engkau dari arah yang tidak dapat anda melihatnya, maka Allah melihat padanya dari arah yang dia tidak melihat kepada Allah. Kerana itu berlindunglah kepada Allah dari gangguan syaitan. Ya, sebab tu dah selalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim kan? Lalu. Nah, sebab tu yang paling ampuh ialah ayatul kursi. Ya, kita apa ayat kursi selalu baca tuan-tuan. Ya. Orang yang baca ayat kursi selepas solat itu, maka sekiranya dia mati, maka syurgalah layak bagi dia. Lepas sembahyang baca, lepas sembahyang baca. Malik bin Dinar berkata, suatu musuh yang dapat melihat padamu sedang engkau tidak dapat melihatnya, sungguh sukar perlawanannya, kecuali jika dilindungi oleh Allah. Iyalah, orang bertinju tutup mata berlawan dengan orang yang musuh lawan dia tak tutup mata, macam mana nak lawan? Tak. Tapi bila ada panduan Allah SWT, tak ada masalah pun. Tutup mata ke tutup mata ke, perlindungan Allah tu ada. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iblis berkata kepada Tuhan, demi kemuliaan dan kebesaran-Mu, saya tetap akan menyesatkan anak Adam selama ada roh di kandung badannya. Maka dijawab oleh Allah, demi kemuliaan dan kebesaranku, saya tetap akan mengampunkan anak Adam selama mereka minta ampun, membaca istighfar kepadaku. Bayang tuan, Iblis duk ajak asuk kita buat dosa, kita pun buat, dah buat dah pun. Ya, maksiat kita dah buat dah pun. Tapi ingat, Allah Ta'ala tak pernah tutup pintu taubat. Allah Ta'ala pernah tutup pintu keampunan. Selagi mana nyawa kita sampai ke kerongkong kita. Selagi mana kita belum nazak. Apa itu nazak? Dah bunyi macam suara kebau. Kan? Itu nyawa dah sampai sini lah. Ya? Selagi mana nyawa boleh sampai ke kerongkong, sebelum malaikat gentap tu kan? Lagi tu Allah tak terima taubat. Ya, maksudnya pintu taubat sentiasa terbuka, anytime, anywhere, tak ada masalah. Betul. Ya, Iblis kata, aku akan menyesatkan anak Adam, aku akan suruh dia buat dosa, aku akan goda dia buat dosa. Allah Ta'ala kata, engkau suruh tak ada masalah, aku buka pintu keampunan. Dia minta aku ampun, dia minta aku ampun, dia minta aku ampun. Itu yang letih tu. Kan? Kawan tu jenuh lah bina Istana Pasir, kawan dia maksi ramai, roboh. Dia bina lagi, roboh. Macam tu. Sampai sudah lah. Jadi itulah. Jadi Allah Ta'ala tak pernah tutup pintu keampunan sampai kita nak mati. So kan? Itulah. Jadinya jangan pernah kita putus asa, dan jangan pernah kita nangguh-nangguh pula. Tunggulah aku tobat esok, kencing esok aku tobat lah. Tua-tua esok aku tobat lah. Jangan. Ya? Pintu taubat tu terbuka anytime. Bila nyawa dah sampai kongkong, dah tutup pintu taubat, minta maaf. Ya, tak boleh buat apa lagi dah. Hikmah yang ke-249, ja'alahu laka aduwan liyuhwishaka bihi ilaihi wa harraka ilaihi nafsal liyaduma iqbaluka alaihi. Sengaja Allah menjadikan syaitan sebagai musuhmu supaya engkau jemu pada syaitan dan berlindung kepada Allah. Demikian pula Allah tetap menggerakkan hawa nafsumu supaya engkau tetap selalu menghadap kepada Allah untuk melawan hawa nafsu. Allah jadikan syaitan sebagai supaya kita tahu bahawa itu musuh kita, maka kita tak ikut musuh kita.
Allah Ta'ala jadikan bangsa Yahudi daripada Nabi-Nabi terdahulu sampai hari ini bangsa Yahudi itu ada. Padahal kaum lain dah ruyuk dah. Kaum Nabi Nuh dah ruyuk, kaum Nabi Ad dah ruyuk, kaum Nabi Syuaib dah ruyuk, dah tak ada dah. Mana ada kat muka bumi ni? Tapi bangsa Yahudi, kaum Yahudi sampai hari ni dah kiamat ada. Kenapa? Sebab Allah suruh bagi contoh ke orang Islam yang ikut perangai dia. Dan sebagai contoh, kalau jin dan syaitan kita tak nampak kan, jadi mungkin susah lah nak kan, sebab dia cuma bisikkan ke hati, kat telinga hati kita, dia bisikkan dia, jadi kita tak nampak. Jadi Allah jadikan kaum Yahudi benda yang nampak terang memang jahat dah, supaya jadi contoh jangan ikut. Begitu juga dengan syaitan iblis, Allah jadikan dia supaya jangan kita ikut dia ya. Sebab dalam Quran dah nyata dah diberitahukan apakah pelan-pelan ataupun perancangan iblis syaitan ini untuk menyesatkan manusia. Pertama, dia akan buat menghiaskan maksiat jadi cantik ya. Kemudian apa lagi dia buat? Dia tarik rasa malu tu. Orang perempuan nak khususnya hilang rasa malu. Allahu Akbar ya. Lagi teruk ya. Orang kata maruah dia jatuh memang lagi teruk daripada bawah tapak kaki tu. Hilang rasa malu. Pakai bertudung tapi tergedik-gedik depan kamera dah. TikTok sana TikTok sini kan. Duk tergedik sana tergedik sini pakai tudung kan. Pakai tudung tutup aurat nampak cantik, tapi mulut Masya Allah ya. Zikir kurafat tak tinggal tau kan. Macam-macam keluar pada mulut ni, tapi tengok elok begitu ni lituk tu kan hari ni tak. Jadi itu bila ditarik rasa malu tu ya, bila tarik rasa malu habis ya, terutama orang perempuan lah kan. Jadi tu kenapa orang tutup, orang perempuan jaga elok-elok dia dengan maruah dia tak. Sebab itulah 4 perkara cara kaum wanita nak masuk ke syurga Allah dengan caranya mudah, tanpa roadblock, dan boleh milih pintu mana yang dia nak masuk. Orang lelaki mana dapat benda ni, orang perempuan dapat. Jaga 4 ya, taat perintah Allah, taat perintah Rasul, taat perintah suami, jaga maruah diri ya. Kalau tak kahwin ya, buang 1, tinggal 3. Taat perintah Allah, taat perintah Rasul, jaga maruah diri. Rasulullah sebut jaga maruah diri kan, sebab orang tahu lah akhir zaman ni habis. Hilang rasa malu, maruah diri dah ke mana, dah ke laut. Yang terbaru ni apa? Yang kedai manisan Arab dekat Bukit Bintang ke mana kan, yang dia orang tutup. Syarat nak dapat tu free kena apa? Kena gelek depan kedai lah. Siapa yang gelek tu? Pak Mat, Pak Lola, Abang Kading. Siapa yang duduk gelek depan tu? Hilang rasa malu. Nak dapat binatang tu free, sanggup gelek jatuhkan maruah ni bertudung kan. Yang menari gini tu tudung ni apa? Tu ada. Tu dulu penyanyi Korea datang. Nak perempuan nak datang pentas tu, bertudung. Siap cium lagi tak pentas. Kan? Betul jaga Rasul dah nampak benda ni. 4 perkara je jaga. Jaga 4 perkara. Yang utama maruah diri. Jadi bila maruah diri hilang habis kan? Habis. Hilang. Bila ditarik hilang rasa malu dia. Rasul sebut, Iza la tastahi if'al ma syi'tum. Kalau kamu tak ada rasa malu, buatlah apa yang kamu suka. Ikut suka kamu nak buat apa. Sebab dah hilang rasa malu. Tak ada rasa apa dah. Sebab itulah bila ada rasa malu tu, malu itu sebahagian daripada iman. Sebahagian daripada cabang iman. Malu tu sebenarnya. Ya. Sebab tu kena ada rasa malu. Kemudiannya dalam hikmah yang ke-249, dah lah yang ni ya. Sengaja Allah jadi sakit. Allah Ta'ala berfirman, Innahu laysa lahu sultanun ala dina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Maksudnya sesungguhnya syaitan tidak berdaya, tidak kuasa terhadap orang yang betul-betul beriman kepada Tuhan mereka, berserah diri dan bertawakal kepada Allah. Surah An-Nahl ayat 99. Syaitan tidak ada daya pun. Dan surah At-Taubah pun Allah sebut, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak ada satu apa pun yang dapat memudaratkan kau melainkan dengan izin Allah. Kecuali apa yang telah Allah tuliskan dalam takdirnya.
Ya, dalam takdir Allah dah tulis qada dan qadar itu. Kan? Kul la yusibana illa ma kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Setiap apa yang berlaku pada kita ini semua dah Allah dah tulis. Dan kalau sekiranya benda tu Allah tak izinkan, maka tak jadilah. Sebab tu kita tak pelik. Ada orang jatuh bangunan tingkat 4 tak mati. Ada orang kena panah dengan peti tak mati. Elok je berjalan lagi. Ada orang jatuh gunung tak mati. Ada orang yang buat bangunan runtuh. Cari seminggu. Dah kuat-kuat tak jumpa. Hidup lagi. Ini atas tu tertulis. Allah Ta'ala tulis. Kalau betul sampai ajal kau, takkan sampai lah. Memang tak ada lah. Jadi buatlah apa benda pun. Contoh apa lagi tuan-tuan. Tsunami dulu tak. Yang mari ke Aceh tu tak. Ada budak hidup duk peluk batang kelapa. Elok tengah laut jumpa nelayan jumpa kan. Maksudnya Allah Ta'ala boleh izinkan. Jadinya semua yang berlaku atas izin Allah SWT. Jadi bagaimana kita nak minta Allah Ta'ala jaga kita, connection dah dengan Allah, berhubung dah dengan Allah melalui solat, doa, zikir, baca Quran. Itu dah cara dia. Ya. Kemudiannya dalam surah An-Nahl tadi ayat yang ke-100 juga, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Kalau tadi Allah Ta'ala sebut Allah, syaitan ni tidak ada kuasa pun, tidak ada daya pun kepada orang yang beriman. Dalam ayat 100 sebut pula, sesungguhnya kekuasaan syaitan itu hanya pada orang-orang yang berwali kepadanya. Apa itu berwali? Orang yang menjadikan syaitan sebagai ikutan dia, syaitan sebagai pelindung dia. Ya, menurut pada pimpinan, bisikan-bisikannya, dan dengan itu mereka menyengutukan Allah. Sebab tu kita tak pelik kenapa bila orang yang ada connection dengan syaitan ni cepat kesan dia nampak. Kadang-kadang kita cari perawat Islam kena apa? Kena sampuk, kena apa tak? Kalau mari jumpa ustaz ruqyah ni, kan? Aku jumpa ustaz ruqyah ni, suruh dia betulkan halau jin keluar benda ni tak? Ya. Baik, dia pernah mari balik. Kan kalau kita jumpa dengan ruqyah Islam, dia akan bagi apa? Dia dah baca-baca Quran, dia dah keluarkan jin lari keluar tak? Kemudian dia akan beritahu, ni puan, adik, kakak, balik sekarang amalkan ayat kursi, jangan tinggal. Kemudian 3 kul tau, amalkan 3 kul. Itu ibarat kita punya ubat lah. Lepas kita jumpa doktor, doktor dah rawat kita, dah cucuk apa ni lah. Bila kita keluar, ni lah dia ambil ubat. Itulah ubat kita. Kita pula bila dia dah buangkan, keluarkan jin syaitan dalam badan kita ni, dia dah suruh amalkan tu pula, kita pula kata aku pula kena amal kan? Dia suruh aku pula baca semua ni, apa lah. Tapi kalau kita jumpa dengan perawat yang bukan mengamalkan ayat-ayat Quran, dia hanya baca bismillah je mula-mula, yang kedua ni tak tengok pun benda dah. Sebab tu main cara magic je, kak orang buang, ambil kak buang orang pun. Macam tu dia buat kan. Berapa lama tahan? Ya, sebab dia pun menggunakan jin yang sama. Lebih hebat lagi jin tu. Sebab jin ni lagi berusia dia, lagi tua dia, lagi power. Jadi atas masing-masing lah. Mungkin yang kacau kita ni jin baru 18 tahun baru boleh mengundi. Kan? Baru ni habis PM kan. Jin yang dia bela ni umur dah 1000 tahun, dah 5000 tahun. Memang power lah. Jadi dia tak hilang, tak selesai masalah. Lepas tu esok lagi 2-3 bulan kena balik. Pergi jumpa lagi dengan dia. Dan dia degil ni pada kawan tu punya. Kan? Jadi bila kita amalkan ayat Quran, tak ada. Ayat Quran ni dia padang. Dia senjata yang ampuh. Bila kita baca amalkan ayat Quran, dia dapat dinding. Tapi kita tak percaya tau. Rasulullah dah sebut, kau baca ayat kursi, ya, dia akan jadi pendinding pada kita. Baca 7 kali ayat kursi tau. Ya, Allah akan jaga kita. Tapi kita tak percaya. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samawati alim. Tak percaya. Tak percaya macam mana? Jadi kita lah kena amalkan. Kita tak boleh kata bila kita amalkan Al-Quran, jin syaitan tak ganggu, dia ganggu juga lah, sama je. Sebab dia dengan kambing, dengan ayam, dengan buruk, monyet sama je. Jangan kita kata bila kita letak racun apa semua tu monyet tak mari dah, dia mari juga, dah lama dia binatang. Sama juga dengan jin syaitan pun, cuma dia tak boleh masuk dalam. Memang dia boleh ganggu, nak ganggu boleh lagi, tapi dia tak boleh nak masuk dalam lah. Sebab kita dah pakai lah.
Dalaman kita dah ada, dah kuat. Apa tu dalaman kita kuat. Tapi jangan kita kata bila dalaman dah kuat kita tak boleh kena sihir. Tetap boleh kena. Nah, tetap boleh kena. Cumanya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Ya, itu jelah. Kan? Sebab benda ni semua makhluk Allah. Kerja Allah Taala dah. Jadi syaitan dan jin ni memang itu kerja dia. Ya? Jadi yang kita kata bila kita ni tak kena, tak. Kemungkinan tu boleh kena, tetapinya tak adalah kena direct macam tu. Allah lindung lah. Sepatutnya kena, kita tak kena. Itu je lah. Kalau Rasulullah sendiri pun boleh kena kan. Makanya kan Rasulullah solat pun datang jin ifrit nak ganggu. Itu Rasulullah. Kita yang biasa-biasa tak kalah, tak kena kan. Boleh kena. Tetapi kalau kita jaga hubungan dengan Allah, Allah Ta'ala lah akan lindungi kita. Kemudian dalam surah Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan tiadalah saya merasa bersih diri sebab hawa nafsu itu mendorong kepada kejahatan. Kita kena ingat, selalu sebut. Kenapa saya cakap tadi? Walaupun kita dah jaga solat, kita jaga zikir, jaga semua, kenapa masih lagi syaitan boleh ganggu kita? Sebab ni nafsu. Nafsu ni la ammaratu bisu, sentiasa mengajak kita buat perkara-perkara yang tak baik. Bisikan tu walaupun syaitan tu memang dia tak dalam diri, tapi nafsu ni dia ni duk tarik kita ni. Jadi itu sebabnya. Jadi nak mendidik nafsu ni lah. Tapi kalau iman kita kuat, nafsu pun akan tunduk lah. Jadinya nafsu tu tetap ada. Dia tetap mengajak kita ni. Tetap ada lah bisikan-bisikan tu. Tapi kalau iman kita kuat, nafsu dia tak buat apa. Kecuali bagi orang yang mendapat hidayat rahmat Tuhanku. Sungguh Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Surah Yusuf ayat 53. Walaupun kan kadang-kadang kita pelik, aku ni dah tak ada ayat kursi tak tinggal, semua kena baca tak. Tapi kenapa aku masih lagi nak buat maksiat? Sebab nafsu. Kadang-kadang kita leka, datang bisikan dia, nak datang bisikan dia. Itu je lah. Jadi bila kita sentiasa ingat Allah, Allah tengok kita, ya. Aku baru je taubat dan nak buat hari itu, ya Allah, tiba-tiba datang lagi dah. Minta pada Allah. Minta jauh dah. Paling iman kita kuat, insya-Allah lah, selamatlah. Allah menjadikan syaitan sebagai musuh manusia ini suatu nikmat besar bagi manusia. Sebab dengan demikian manusia selalu harus berlindung dan mendekat kepada Allah untuk menjaga keselamatan diri dari syaitan, musuhnya itu. Sebab dia sendiri tidak akan sanggup melawan musuhnya yang ganyut dan sangat samar itu kecuali dengan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kalau dalam ayat yang kita baca 99 tadi, sesungguhnya syaitan tidak berdaya, tak ada langsung daya langsung, tidak ada kekuatan langsung pun dia nak orang kata apa, nak mengarah manusia, nak menghasut manusia, dia tak ada kekuatan. Bila orang yang jaga solat, orang yang jaga zikirnya itu, insya-Allah Allah Taala akan lindungi dia. Contoh bodoh macam ni tuan-tuan. Ini cerita bodoh. Tengok drama Melayu cerita hantu. Betul tak? Kita munafik ke, kita jangan pandang belakang ke, cerita apa pun. Hak mula-mula tu susah lah balik jumpa hantu lah, tengok sini tak. Lawan dengan gunung tu apa tak boleh tak. Lalas panggil siapa? Ustaz. Ghostbuster. Who do you call? Ghostbuster kan. Lalas panggil apa? Panggil Ustaz. Itu senang. Lah kali ending cerita dia panggil Ustaz. Jadi Ustaz datang baca ayat kursi, lari dah settle masalah. Tahu pada awal lagi lah. Tapi kalau buat pada awal pula tak dapat dah kutipan 20 juta, 30 juta kan. Letak Ustaz tu kat ujung. Tu je lah. Ya, baik cerita apa pun. Tu cerita contoh bodoh lah tu. Ya, cerita Melayu, cerita baik daripada zaman Piramli sampai dah ke hari ini. Kan? Kita apa pun lelah Ustaz juga ujung kan. Lalu ending penutup, Ustaz mari baca kursi sikit, buat-buat lawan, jin pun habis lari mati. Okey, selamat, ending, tamat. Tu, apa tu? Kalau kita jaga diri kita, memang kita bertamu dengan Quran, dengan apa, kan? InsyaAllah dilindungi. Itu je lah, kan? Allah Ta'ala akan jaga kita. Kemudian dia kata pujangga, sungguh aku telah diuji dengan 4 musuh yang selalu melempar aku dengan anak panah yang dapat menembus, iaitu iblis, dunia,
hawa nafsu dan syahwat. Ya, sebab hawa nafsu dan syahwat ni perlu dikontrol dengan apa? Dengan iman. Jadi 4 perkara ni. Kadang-kadang iblis tak goda kita, dunia menggoda kita. Dan dunia tak goda kita, hawa nafsu menggoda kita. Kadang-kadang hawa nafsu tak goda kita, syahwat menggoda kita. Semua ni. Tapi dua ni, iblis dan juga dunia, di luar daripada kita, betul tak? Hawa nafsu dan syahwat dalam diri kita. Jadi nak kontrol yang dalam, iman kena kuat. Nak jaga iman kuat, solat fardu 5 waktu jaga. Kan? Hubungan dengan Allah jaga, Quran jaga. Ya? Allah menjadikan syaitan sebagai musuh manusia ini satu nikmat besar bagi manusia. Ya, sebab dengan demikian manusia selalu harus berlindung dan mendekat kepada Allah untuk menjaga keselamatan diri dari syaitan musuhnya itu. Sebab dia sendiri tidak akan sanggup melawan musuhnya yang ganyut tadi tak? Okey. Kemudian hikmah yang ke-250. Erti tawaduk yang sebenar. Man asbata li nafsihi tawadu'an fahuwal mutakabbiru haqqan. Idh laysa tawadu'u illa an rif'atin famata asbata li nafsika rif'atan fa antal mutakabbiru haqqan. Siapa yang merasa diri bertawaduk, tawaduk ni apa ni? Rendah diri, ya, tidak memandang orang lebih mulia daripada dia, sentiasa memandang orang dengan penuh kasih sayang. Saya kata tadi lah, tengok orang tak semayang, tidak memandang dengan pandangan menghukum, tapi memandang dengan pandangan kasih sayang. Ya Allah, bagi peluang pada dia, ya Allah, nak beribadah. Bukan kita menghukum dia, kita nak tarik dia masuk syurga. Maka siapa yang ada rasa dirinya bertawaduk, maka berarti dia benar-benar sombong pula dah. Siapa yang merasa diri dia tawaduk, dia yang perasan diri dia tawaduk, sombong lah tu. Maksudnya kau perasan diri kau bagus. Lepas tu orang yang tawaduk, dia tak kata apa saya tawaduk, saya ni tak ada. Kan? Semua serah pada Allah. Saya tidak ada apa-apa pun. Saya jadi hari ini ni sebab semuanya bukan atas usaha saya pun. Atas bantuan doa-doa orang yang mungkin yang saya tak tahu mereka mendoakan saya. Tu cakap orang tawaduk. Tapi orang yang tak tawaduk, dia dapat satu nikmat. Ini semua hasil usaha saya lah. Sebab saya bermula daripada zero dan hari ni saya naik jadi hari ni sebab saya lah. Tu beza dia. Orang yang tawaduk tidak meletakkan diri dia yang utama orang lain. Kami berjaya pun hari ni sebab dia kerja berpasukan lah. Macam kami bola sepak kan, walaupun dia skor banyak gol pun, dia tak kata dia. Tanpa dengan bantuan kawan-kawan, dengan semangat berpasukan, kami tak mungkin berjaya boleh menghasilkan gol yang sebanyak ini tak. Bukan sebab dia nak skor macam mana kalau kawan tak passing bola dekat dia, macam mana nak skor? Tak. Ronaldo ke siapa pun, walaupun hebat macam mana, kalau kawan tu tak passing bola kat dia skor kan? Tapi sudah, begitulah kita. Ya, jadi tanpa dengan doa orang yang kadang kita pun tak tahu, selain daripada doa mak ayah, kadang-kadang kawan-kawan kita. Kadang-kadang macam saya cakap tadi, yang kita nampak orang tepi jalan, kita doakan dia pun tak tahu kita doakan dia. Ya, jadi doa orang macam ni lah. Jadi siapa yang merasa diri dia tawaduk, maka berarti dia benar-benar sombong. Sebab tidak mungkin dia merasa tawaduk kecuali kalau ia merasa besar, tinggi. Kerana itu bila engkau menetapkan bahawa dirimu itu besar, tinggi, maka benar-benar engkau telah sombong, mutakabbir. Ini semua sifat iblis, syaitan punya perangai. Maka bila engkau menetapkan dirimu bertawaduk, merendah diri, yakni padahal engkau itu seorang yang besar dan tinggi, sombong lah tu, maka itu berarti engkau benar-benar telah sombong, mutakabbir. Seorang yang merasa tawaduk, rendah diri itu disebabkan ia merasa besar, tinggi. Maksud dia merasa diri dia hebat lah. Itu sebab kenapa orang boleh rasa takabur, sebab dia rasa dia hebat. Sebab sebiji macam perangai iblis. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih mulia daripada Adam sebab aku diciptakan dari api dan Adam diciptakan daripada tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Siapa yang cakap? Dia yang meletakkan satu indikator yang mengatakan api lebih mulia daripada tanah. Allah tak cakap pun macam tu. Yang Allah cakap apa dia? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu,
Orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Dia tak kira lah orang ni hamba ke, tukang bawa Grab ke, private sapu ke, tukang kebun ke, manager ke, raja ke, menteri, Perdana Menteri, siapa pun dia tak kenal. Sebab itu cuba watak engkau. Watak kita, watak saya bagi ustaz mengajar. Watak tuan-tuan mungkin macam-macam lah, businessman ke apa semua dah, macam-macam watak. Itu watak. Tapi hakikatnya kita ni hamba. Itu dia. Kerja kita ni hamba Allah. Jadi jangan duk belagak sangat dengan yang pegang pelbagai-pelbagai watak tadi. Itu cuma watak saja yang diberi. Pegawai itu, bos ini, ustaz, imam, apa semua dah. Itu je watak-watak yang diberikan di atas pentas dunia. Itu watak. Tapi hakikat kita hamba. Sebab tu kenapa Allah Ta'ala cakap orang yang paling mulia si Allah ialah orang yang paling bertakwa. Walaupun pelbagai watak B40, M40, T20, itu bukan ukuran. Ukuran dia siapa yang paling bertakwa. Kalau seorang tu ilmunya banyak pun tapi tidak ada sifat takwa, tak cium bau syurga pun. Walaupun dia bercakap agama tapi tidak ada takwa dalam diri dia, tak masuk syurga. Sebab bukan ilmu yang menentukan syurga, amalan menentukan syurga, ikhlasan menentukan syurga. Ni tukar sampai je. Saya tukar sampai je. Dah, ustaz-ustaz tukar sampai. Tapi kalau tidak ada takwa dalam diri, belum confirm syurga dah. Tapi insya-Allah doakanlah, takkanlah orang dapatkan ilmu agama ni tak layak masuk syurga kan. Minta jugalah pada Allah kan. Tapi insya-Allah lah ada jalan. Tapi kalau tidak ada takwa, tak kira siapa pun. Ya. Jadi jangan pula ahli maksiat meletakkan diri mereka macam tu pula. Dia gunakan dalil ni. Kau semayang-semayang pun, kalau aku lagi bertakwa pada kau, aku masuk syurga. Tak ada. Mustahil orang yang tidak menunaikan perintah Allah boleh ada sifat takwa dalam diri dia. Sebab tu jangan ada orang dia perasan, dia kata, saya ni walaupun saya tak bertudung, walaupun saya tak semayang, tapi hati saya baik. Baik je lah, mana jahat lah tu. Allah suruh kau tak buat. Jangan kita perasan, saya ni walaupun saya tak pakai tudung, saya tak ngumpat orang, saya tak kata orang. Mungkin dengan manusia dia perasan baik, tapi dengan Allah kau jahat. Sebab Allah beritahu kau tak buat kan, acah baik je kan, dia acah-acah baik tu. Itu kata tadi ya. Kemudiannya dan seorang yang merasa tawaduk merendah diri itu sebabkan dia besar tinggi, hanya saja ia merendah diri pada perasaan tinggi diri. Itulah hakikat kesombongan. Dan itu pula erti takabur yang dikatakan oleh Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamsu'un nas. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan menghina orang lain. Menghina orang lain disebabkan merasa diri besar dan tinggi mulia. Bagaimana kita nak tahu orang sombong? Bila mana disampaikan kebenaran kepada dia, dia menolak dengan sombong dan menghina orang tersebut. Kita tegur seorang kan, perbuatan dia salah lah dari segi ibadah ke apa semua tak. Kalau dia yang seorang yang sombong, pertama dia kata, engkau ni baru setahun jagung dah ni, daripada mana nak tegur orang kan. Ataupun engkau baru dah cakap ustaz pula, pada kau tu baru nak start je pun, tapi mengalahkan ustaz pula nak tegur aku. Itu kan, maksudnya benda yang kita sampai tu benar, tapi sebab hati dia sombong ya, kemudian dia menghina pula orang ya, baru kena surau dah jadi ustaz juga alim. Itu cara dia ya. Cara lain dia buat apa? Dia akan serang peribadi ya. Engkau baru kena surau. Kalau kita memang orang surau, orang yang bukan orang surau lah, orang yang sentiasa jaga solat, dia tengok kita situ, dia tak boleh tembak kita situ, dia akan main tempat lain pula. Ayam kau dulu pun sama-sama dengan ayahku curi ayam, sama-sama lega ayam, nak bergak acah baik. Kalau ayah kita orang baik pula, atuk pula. Atuk kau dulu tu kaki dandut dah lah. Jangan bergak baik lah. Itulah. Itu tanda-tanda orang sombong. Bila ditegur dia dengan benda yang betul, dia tak dapat tembak kita, dia akan tembak. Dia akan carilah. Dia akan sebut carilah. Dia akan cari serangan peribadi tu. Itu biasa. Itu normal. Betul Nabi SAW pun demikian. Jangan kita kata kita je. Bila Nabi tunjukkan mukjizat, tunjukkan kebenaran agama, dan orang kafir, musyrikin Quraisy tak boleh nak balas, apa mereka kata? Muhammad ni tukang sihir. Muhammad ni orang gila. Kan?
Tak boleh nak balas dengan hujah. Bila hujah tidak boleh dibalas dengan hujah, dia akan meraban lah. Dia akan menjajal. Dia akan serang sana, dia serang tembak sana, tak kena tembak ni, tak kena. Sebab dia tak boleh balas dengan hujah balik. Itulah Rasulullah bawa. Kan? Bila tak boleh balas hujah, Muhammad ahli sihir, Muhammad ini pemecah belah masyarakat, Muhammad ini semua itu serangan peribadi. Tak lihat serang agama kan. Ni nak suruh berhenti ni. Kan bunyi ni. Kan? Dia macam kan. Imam nak cakap segan tak. Ni mikrofon je ada. Kita habiskan yang ni je. Ya. Jadi itu laisa tawaddu alladhi idza tawadda ra'an annahu fawqa ma sana'a walakinna al-mutawaddi'a idza tawadda ra'a annahu duna ma sana'a. Bukan orang yang bertawaduk itu seorang yang bila bertawaduk lalu merasa bahawa ia telah mengalah, merendahkan dirinya, tetapi orang yang tawaduk itu ialah yang bila berbuat sesuatu merasa diri belum layak mendapatkan kedudukan itu. Inilah sifat tawaduk. Dia buat ibadah banyak pun dia tetap merasakan, ya Allah, ya, aku buat ibadah banyak tapi dalam masa sama aku juga buat maksiat banyak, ya Allah. Hati aku ni belum bersih, ya Allah. Lidah aku belum bersih, ya Allah. Tetap merasa kekurangan diri. Tetap merasa. Dia tengok orang yang lebih tua pada dia, dia pandang dengan pandangan hormat dan kasih. Dia tengok dengan pandangan orang rendah pada dia, dia pandang dengan pandangan rahmat, kasih sayang tak? Itu. Ini orang yang tawaduk. Asyibli berkata, siapa yang merasa diri berharga, maka ia tidak bertawaduk, maka tidak ada bahagian dalam tawaduk. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, seorang hamba tidak dapat bertawaduk kepada Allah hingga mengetahui kedudukan dirinya, letak dirinya. Abu Yazid berkata, selama seorang itu merasa ada orang yang lebih jahat daripadanya, maka ia sombong. Ya, dia memandang rendah pada orang. Dan ketika ditanya, bilakah seorang itu bertawaduk? Jawabnya, jika tidak merasa ada kedudukan atau kemuliaan, dan tawaduk seorang itu menurut kadar makrifatnya terhadap Allah, terhadap Tuhan dan dirinya. Sifat tawaduk Rasulullah macam mana? Dengan betul Rasulullah, bila mana Rasulullah masuk mana majlis pun, Rasulullah tak nak orang berdiri, hormat. Ya, bukan sebab begini, sebab apa tak nak orang kata merendah diri. Baik, betul lah tu Rasulullah buat. Kan? Supaya tidak, Rasulullah bukan tak nak hormat, tapi Rasulullah tak nak orang memuliakan Nabi. Ya, sebabnya terjadi amalan. Sedangkan yang Rasulullah tunjuk pun kadang-kadang orang tak ikut kan. Sedangkan Rasulullah tunjuk dah, kadang-kadang orang tak ikut kan. Jadinya tu. Ya. Muhammad bin Muqatil ketika dimintai doa oleh orang-orang, ia menangis sambil berkata, semoga bukan sajalah yang menyebabkan kamu menderita bala bencana ini, dan tanda bahawa ia benar-benar bertawaduk jika ia tidak marah ketika dihina atau dicela. Ya, ini tibat tinggi ya ni. Yang kedua, 52, al-mutawaddi'ul haqiqi huwa ma kana nashi'an an syuhudi azamatihi wa tajalla sifatihi. Hakikat tawaduk, yakni tawaduk yang sungguh-sungguhnya ialah yang timbul kerana melihat, memperhatikan kebesaran Allah. Tengok langit, tengok gunung gandang, rasa kehebatan kebesaran Allah dan terbukanya sifat-sifat Allah. Tawaduk pada pendapat ahli tauhid adalah kesombongan. Sebab siapa yang merasa dirinya ada kemuliaan dan kedudukan, maka perasaan yang demikian itu sebagai kesombongan. Sebab tu dalam ibadah jangan kita pernah merasa bahawa ibadah kita ni hebat. Jangan kita rasa, ya Allah, syukur yang syukur Tuhan lah. Tapi jangan pernah merasa bahawa dengan kita istiqamah datang surau, datang kuliah ke mana pun, itu satu kemuliaan bagi kita, bukan. Sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi peluang pada kita untuk kita beribadah. Boleh je Allah Ta'ala nak pilih orang lain, tapi kenapa Allah nak pilih kita? Sebab mungkin ada satu benda yang kita buat Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala bagi peluang lagi datang. Ya, Allah Ta'ala bagi peluang. Sekiranya kita dapat jaga solat, dapat jaga kuliah, dapat jaga benda buat baik, sebenarnya Allah Ta'ala bagi kita peluang untuk buat kebaikan. Ya. Kenapa orang lain tak bagi? Sebab dia belum terbuka hati dia untuk itu. Kalau dia buka, Allah bagi kan. Jadi kita yang Allah Ta'ala buka peluang ni, tuan-tuan,
Kena doa lah, ya Allah, kekalkan kebaikan dalam diri aku, ya Allah. Kekalkan kebaikan tu. Dapat jaga solat, dapat jaga lidah, dapat jaga mata semua dah. Tak buat benda-benda yang mengarut-ngarut ni dah. Tidak buat maksiat. Minta Allah Ta'ala kekalkan benda ni. Sebab benda ni nak mengekalkan kemenangan lebih sukar daripada mencapai kejayaan tu ya. Nak mengekalkan World Cup contoh kata menang ni siapa menang tau? Lupa dah. Negara yang menang World Cup tu dia tak kekalkan kemenangan piala tu lebih sukar daripada negara yang nak mencapai ke arah tu. Lagi sukar nak mempertahankan kemenangan. Itu juga dah. Kita nak pertahankan kebaikan tu sukar. Tapi minta Allah Ta'ala kekalkan diri kita. Hikmah yang ke-253, la yukhrijuka anil wasfi illa syuhudul wasfi. Tidak ada sesuatu yang dapat mengeluarkan, melepaskan engkau dari sifat kesombonganmu kecuali jika engkau melihat sifat-sifat Allah. Yakni selama engkau tidak memperhatikan dan ingat selalu kepada sifat ketuhanan, kebesaran dan kekuasaan Allah, maka selama itu engkau merasa besar, kuasa dan congkak. Yang ini sombong. Congkak tu sombong lah. Ingat congkak, permainan congkak tu kan. Congkak tu sombong kan. Maksudnya, kalau kita tak melihat kebesaran Allah, kita kena ingat selain pada nama Allah Al-Asma'ul Husna itu, dan juga sifat wajib, sifat mustahil bagi Allah yang kita belajar itu. Kita tahu, ya Allah, kalau aku sombong, ya Allah, siapalah aku di sisi engkau ni? Tak ada nilai si Allah. Jadi jangan sombong kan. Selama engkau tidak melihat sifat kesempurnaan Allah, maka selama itu juga engkau tidak mengakui kekurangan-kekurangan atau kehambaan dirimu terhadap Allah SWT. Sebab itulah selalu perhatikan kebesaran Allah dah. Maka kita akan nampak kehebatan dan baru kita tahu betapa kerdilnya diri kita. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita selesai mengupas pada hikmah yang ke-253. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan kupas pula pada hikmah yang ke-254, iaitu orang mukmin sibuk memuji Allah. Sungguhnya apa yang baik kepada Allah SWT, segala kelemahan dan kekurangan semua ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semua Allah kurniakan kepada kita kefahaman dan kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna al-fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.